Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya. Hari ni saya nak cerita pasal motor pula. Sebenarnya saya ni memang suka naik motor. Daripada dulu lagi saya memang minat motor. Dalam kelas pun saya akan suka lukis gambar motor, superbike, motor kap cai tak lukis pun. Sebab saya ingat motor superbike tu mudah nak beli kan. Sebenarnya superbike ni taklah semudah tu kalau kita nak beli. Dengan maintenance dia semua kan. Jadi bila saya dah dewasa macam ni yang saya mampu beli adalah motor kap je. Saya memang tak mampu nak beli motor superbike ni sebab saya dah kira-kira poket saya tak mampu lah nak beli superbike. Lepas tu ada sesuatu sebab lain lagi lah kan, sebab saya dah keluarga semua kan. Tapi tak tahulah, kalau satu hari nanti kalau saya ada rezeki, saya nak beli, mungkin saya akan beli superbike juga kot, kalau ada rezeki. Okay. Tapi hari ni saya tak nak cerita pasal benda tu. Saya nak cerita pasal motosikal. Motosikal. Inilah motosikal. Saya ada juga kereta lah, ada rezeki lah. Saya ada jual kereta. Tapi kalau di sekitar KL ni kan, saya sukalah naik motosikal ni pergi mana-mana. Sebab naik motosikal ni memang senang lah. Sebab kalau keluar je tol dah jam kan. Jadi rasanya macam naik motosikal ni lebih baik lah daripada naik kereta lah. Kalau duduk KL ni kan, area Selangor semua ni kan, ataupun bandar-bandar yang sibuk macam kat Penang ke, kat JB kan, saya tengok bandar dia orang memang crowded lah. Kalau waktu terpuncak kan, waktu orang balik kerja tu, memang bandar dia crowded lah kan. Jadi dengan menunggang motosikal ni dia lebih jimat masa lah. Tak kisahlah walaupun hari hujan kan, walaupun kita ni basah keringat kita ni, hari hujan ni dengan dia punya basah kuyup, lompat-lompat jalan, tapi kita tetap boleh target masa kita dengan baik berbanding dengan kita duduk dalam kereta kan. Kena tunggu kan. Jadi benda tu lah menyebabkan saya tak suka sangat lah naik kereta lah. Bukan tak ada kereta ataupun tak suka sangat kereta, tapi masa menunggu tu menyebabkan saya tak suka lah sebenarnya untuk naik kereta berbanding dengan naik motosikal. Okey, jadi untuk motosikal ni kan, kalau kita tengok lah apa yang kita tengok sekarang ni, cuba anda buka mata anda besar-besar. Jangan buka mata saja, buka dan fikir betul-betul. Apa yang berlaku pada kebanyakan lah rider-rider kita ni, terutama rider-rider yang baru nak naik ni kan. Macam saya ni, saya tua dah. Saya ni dah tua sebenarnya. Umur saya dah 45 ke atas. Saya dah tua sebenarnya. Jadi kita boleh fikirlah. Tapi yang saya nak cerita ni pasal persepsi kita ni sebagai penunggang motosikal ni, terutama mereka-mereka yang baru nak naik ni, baru mengenali motosikal kan. Apa yang saya tengok setakat ni lah kan, mereka ni dapatnya motosikal, dalam bahasa yang tak sedap nak dengar, dalam bahasa yang agak tak sedap untuk didengar kan, dah rosakkan motosikal. Sebab apa saya kata rosakkan motosikal ialah, asalnya motosikal tersebut cantik, elok, dengan segi keselamatan dia, tayar dia cukup besar. Kalau awak tengok dalam video saya pun, saya dah start dah kempen jangan gunakan tayar kecil. Kalau awak tengok video saya, awak akan jumpa ada gambar sotong, apa keburukan tayar sotong. Saya ada kempen kat dalam tu. Sebab saya tak nak masyarakat Malaysia ni berfikiran negatif lah. Janganlah kita rosakkan motosikal kita kan. Kenapa saya kata rosak ialah, asalnya motosikal tersebut tayar dia dah cukup selamat, tapi kita tukar pula dengan tayar tak selamat. Sebab kita tak boleh ikut-ikut dengan cara perlumbaan tau. Sebab dalam perlumbaan, mereka orang hanyalah sementara, maksudnya sesebuah motosikal untuk perlumbaan hanyalah digunakan untuk jangka masa tertentu sahaja, dan dia hanya target pada hari tu, pada game-game yang akan datang. Tetapi kalau kita sebagai seorang penunggang motosikal, kita ni akan gunakan motosikal ni pada setiap hari. Lebih-lebih lagi, kebanyakan antara kita, saya tengok motosikal ni kita akan gunakan pada tempat-tempat yang penting, pada tujuan-tujuan yang penting. Contoh nak pergi sekolah, nak pergi kerja, nak pergi beli barang kan. Jadi kita bukan nak berlumba sepanjang masa. Jadi kenapa kita nak bawa trend berlumba tu ke dalam kita punya motosikal harian? Janganlah macam tu. Jadi dia akan menyebabkan banyak masalah. Contohnya kalau kita dah reducekan saiz tayar kita, seperti drag racing, drag sprint test tu kan. Saya tak pandai sangat nak sebut benda tu kan. Jadi benda tu kalau kita bawa pada motosikal harian dia sebenarnya tak ada, dia sebenarnya agak kurang baik lah. Sebab pada pendapat saya tapi kalau awak nak buat, why not kan. Motosikal awak, duit awak buat lah. Tapi kalau saya tak macam tu lah. Saya lebih pada memikirkan apa yang paling baik untuk diri saya. Okey, jadi hari ni saya nak tunjuk sikit lah tentang motosikal kesayangan saya ni. Taklah sayang sangat pun, sayang sikit-sikit je. Sayang macam mana pun nanti tinggalkan juga motosikal ni. Tak boleh bawa pun sampai ke akhirat kan, tinggalkan juga kan. Jadi sayang jugalah, sayang kat dunia je lah. Okay, inilah keadaan dia. Saya tak adalah kata saya punya motosikal best in the world, yang terbaik, tak adalah. Tapi sebenarnya kita ni, motosikal ni dah lama juga saya pakai ni. Dah lama dah.
Tapi saya sangat jagalah motosikal ni. Saya bukan jaga sebab nak basuh, bersih-bersih, berkilat-kilat. Cuba kalau tengok ni, kotor juga motosikal saya. Tak adalah bersih sangat pun. Tapi apa yang dikatakan sebuah motosikal tu dianggap bagus, baik, adalah walaupun dia buruk, walaupun dia dah lama, awak kena pastikan semua sistem tersebut dalam keadaan baik. Sistem motosikal tu mesti dalam keadaan baik. Brake dia bagus, tayar dia bagus, rantai dia tak ada macam apa, rantai dia tak adalah teruk sangat kan, sampai kendur, sampai sprocket tu pun dah tajam-tajam. Sistem suspension dia bagus, pemijak kaki dia, brake dia berfungsi dengan baik, side mirror dia bagus. Tapi saya tak katalah awak buatlah macam side mirror saya ni, tak ada, saya tak cakap macam tu. Kemudahan-kemudahan yang ada pada motosikal tu mesti bagus. Kemudahan-kemudahan macam bagus maksudnya, kalau motosikal tu ada bakul kan, bakul dia dalam keadaan baik, sempurna, simpan barang dia sempurna. Bukan semestinya motosikal tu berkilat-kilat, buat yang pelik-pelik, bukan macam tu. Kita gunakan motosikal ni dalam ketika kita matang menggunakan motosikal. Okey, nanti saya nak terangkan sikit lah apa kelebihan-kelebihan yang saya nak cakap ni. Bagi kita yang menggunakan motosikal, satu masa dulu untuk pengangkutan manusia pada masa dulu ialah diorang akan gunakan rakit. Kalau untuk darat kita gunakan kereta kuda kan. Itu adalah pengangkutan. Zaman sekarang ni dah moden, kita gunakan pengangkutan. Salah satu pengangkutan kita adalah motosikal. Jadi bila kita nak jadikan motosikal sebagai pengangkutan kita, motosikal ni pada pendapat saya lah, dan apa yang saya dah buat lah, dia naklah satu kenderaan yang boleh membantu kita nak bawa barang, nak simpan barang, selesa untuk ditunggang. Contohnya kalau awak tengok ni, bakul motosikal saya ni, saya tak peduli pun orang kata tak cantik ke, besar sangat ke, bakul orang tua ke. Bakul motosikal saya ni saya dah cuba tukar daripada motosikal standard ni. Saya cuba jadikan bakul motosikal ni besar. Ni besar ni. Ini adalah AX5 punya bakul. Saya tak suruh awak tukar bakul motosikal AX5. Tidak, saya tak sanggup macam tu. Maksudnya, saya cuba adakan satu kemudahan. Kalau saya bawa barang kat dalam bakul ni, memang muat. Cukup besar. Cukup luas. Boleh simpan barang. Ada tali pengikat. Boleh letak apa-apa. Boleh ikat. Lepas tu ada beg basikal ni lah. Boleh simpan benda-benda, resit-resit ke, mask ke, jangan bagi dia terbang. Ada charger. Saya tak kata awak mesti buat macam saya. Saya nak awak berfikir macam tu. Dan ada antara kita masih lagi suka gunakan bakul plastik yang tak kuat langsung, yang stand dia tak bagus. Saya cuba modify saya punya bakul ni. Nampak? Bagi dia kukuh. Letak beras pun steady je. Jadi apa yang saya nak sampai sini, cubalah kita semua berfikiran secara positif. Jadikan motosikal tu sebagai alat untuk kita membawa barang kita, membantu kita, supaya kita ni kalau nak bawa apa-apa pun senang kan. Ini contohnya bakul lah. Lepas tu bakul ni ada alas. Alas ni tujuan dia tak nak bagi benda tu bocor kan. Ada plastik ke, bawa makanan ke, dia mudah bocor, berbunyi-bunyi kalau kita jalan kan. Letak alas. Alas ni boleh basuh kan. Saya tak adalah kata alas saya ni yang terbaik, alas saya ni lah yang bagus. Saya buat simple je. Tapi apa yang saya nak awak berfikir kat sini ialah, kenapa kita nak rosakkan motosikal kita sampai nak buat bakul lah, pakai bakul yang tak ada kualiti lah, yang tak tahan, asalkan nampak cantik lah. Bagi saya itu tak penting. Kita cuba berfikiran positif lah. Positif. Bagi saya, motosikal adalah satu benda yang membantu kita. Awak nak cantik-cantik pun dalam motosikal sampai bakul pun tak ada. Saya rasa lah pendapat saya lah, sebab saya pun dah berumur kan. Saya rasa setelah saya melalui kehidupan bersama motosikal, baru saya nampak bakul ni salah satu benda yang penting. Dan kalau awak rajin explore dalam YouTube kan, cuba awak cari satu info, kalau tak salah nama dia Honda Cup Coffee Meeting. Honda Cup Coffee Meeting. Di dalam tu dia orang ada satu grup warga negara Jepun, yang dia orang ni bukan calang-calang orang yang bijak pandai pun dia. Dia orang hias motosikal dia orang dengan apa cara pun, tetapi dianya membantu dalam kehidupan dalam penggunaan motosikal tersebut. Saya tak kata saya promote Honda, tak ada. Whatever model yang nak pakai ke, Modenas ke, Suzuki ke, Yamaha ke, tak kisah. Tapi cuba pastikan motosikal tersebut boleh membantu awak.
Jangan sampai sebab kita nak ikut-ikut ala-ala racing sampai bakul pun tak ada. Bakul ni penting. Terutama bagi kita yang menggunakan motosikal lah kan. Takkanlah kita tak bawa barang. Takkanlah satu hari kita nak asyik nak berlumba je kerja. Kan? Jadi saya cakap ni bagi golongan yang macam saya lah. Kalau golongan muda-muda tu tak nak bakul ke, bakul tu cerita nombor 10 kat terpulang. Tapi satu hari nanti, bila sampai tempoh, saya percaya awak akan nampak apa yang saya cakap ni. Di mana bakul pada motosikal tu adalah satu yang special. Sebab tu jugalah antara kenapa motor cup ni, motor cup kan, motor yang tempat yang ada tempat bakul macam ni, yang tempat minyak di kat bawah ni, adalah motosikal yang boleh dia katakan konsisten jualan dia. Konsisten penggunaan dia. Sebab penggunaan bakul tu sendiri berbanding dengan motosikal di tangki. Saya tak kata motosikal tangki tu tak bagus. Tapi motosikal di tangki ni bagi kita yang nak bawa keluarga, nak bawa barang apa semua kan. Jadi motosikal yang menggunakan bakul ni, yang ada bakul ni merupakan satu benda yang sangat-sangat penting. Kan? Kalau kat Malaysia kita gunakan bakul kat bahagian dalam ni kan. Bawah meter ni. Kalau kat Thailand, kat Vietnam, ada orang suka bakul kat depan. Tak kisahlah. Tapi bakul tetap ada. Bakul tu merupakan satu kemudahan yang ada pada motosikal dan jangan kita buang bakul tu. Bakul tu banyak guna dia. Sebab kita nak bekerja, hantar anak sekolah, beli barang, kena ada bakul. Nak letak barang. Kita bukannya macam kereta, ada bonet. Tapi saya tak adalah kata bakul ni mesti buat cantik-cantik, kena elok-elok, tak ada. At least bakul tu cukup luas dia. Cukup kukuh nak bawa barang. Cukup keselesaan dia dan tak ganggu apa yang saya nak buat. Tak ganggu pun. Awak nak bawa apa lepas ni? Beli barang. Masuk dalam bakul. Nak bawa apa lagi? Nak pergi mana-mana mancing ke apa ke? Ada bakul. Jadi tak adalah barang kita berterabur. Tapi saya heran ada orang yang pandang mudah tentang bakul ni. Dia anggap bakul ni benda yang cincai-cincai je. Bagi saya bakul ni adalah satu benda yang sangat penting, sangat membantu, sangat berguna. Dan cuba kita make sure kan, bakul kita ni adalah satu tempat yang mana kita boleh simpan barang kita dengan selamat, dengan sempurna. Itulah antara satu contoh bakul. Okey, yang seterusnya adalah box lah. Box ni terpulang pada awak. Tapi apa yang saya nak katakan, kalau awak pasang box, motosikal awak sebenarnya agak terganggu sikit dari segi pemanduan dia. Bukan box ni ganggu sangat, tak ada. Tapi keselesaan memandu tu jadi kurang. Sebab motosikal ni paling bagus lah tak ada box sebenarnya. Tak ada box, rintangan angin kita sangat kurang. Kalau tak ada box ni, kita punya nak melangkah ke motor, nak turun daripada motor, nak buat apa-apa pun lebih mudah. Tetapi, macam yang saya cerita tadi, kalau bakul motosikal ni ada faedah dia, begitu jugalah dengan box. Box ni, kalau sepintas lalu, kita tengok dia macam bawa kotak bahasa sahaja je kan. Tapi dengan adanya box, mudah untuk kita menyimpan helmet. Macam contohnya motosikal ni boleh masuk helmet kan. Tapi dengan adanya box, dia memudahkan kita nak nyimpan helmet. Simpan helmet ni bukan satu perkara yang mudah lah bagi saya. Mudah kita simpan-simpan. Pertama kita khawatir hilang. Yang kedua, kalau kita parking, mungkin 1 hari 2 hari di stesen ke, di mana-mana ke, nanti helmet tersebut lembab. Kalau helmet dah lembab, kita pakai kat kepala kita kan. Jadi kepala kita tu rasa macam nak berkulat. Dia punya sponge tu kan. Dengan kita dah pakai hari-hari dengan peluh-peluh yang melekat kat helmet tu, bau dia akan jadi tambah busuk. Jadi seharusnya lah helmet tersebut perlu disimpan dalam satu tempat khas macam ni. Selain tu kan, dengan adanya box ni kan, memudahkan kita menyimpan apa-apa juga barang lah. Kalau hari hujan, mungkin ada laptop ke, handphone ke, masukkan je dalam box ni. Kita dah tak fikir dah. Tak payah nak balut-balut. Hujan pun kadang-kadang datang secara tiba-tiba kan, tak sangka kan. Masukkan barang-barang tu dalam box ni, tutup saja. Punyalah senang, punyalah bagus. Tapi ada antara kita, saya tengok dia nak pasang box, ada yang tak nak pasang. Itu kita rasa masing-masing lah. Tapi bagi saya box memang membantu. Lagipun saya tak adalah nak gunakan motosikal ni nak bawa laju-laju beria-ria kan. Tapi box ni memang membantu. Dan kebanyakan motosikal yang saya gunakan memang ada box belakang dia. Box ni memang satu benda yang diperlukan sangat lah bagi saya lah. Box ni. Tinggal lagi awak nak buat macam mana pun tak kisahlah. Box tu baru bentuk nak macam ni itu terpulang pada awak. Dan saya lebih suka gunakan box yang boleh cover untuk 2 helmet.
Kalau saya bukan nak promote box ni lah, tapi kalau saya lah, saya suka box ni lah. Pertama dia murah. Yang kedua boleh isi 2 helmet. 2 helmet tu sangat penting lah, sebab kita kadang-kadang kita dengan partner kita di belakang, nak parking takkan kita tak janjang helmet. Yang dia kena janjang helmet. Nak kesana kemari berat pun bawa helmet tu. Nak bawa, nak dibaling sayang. Tak dibaling berat. Jadi simpan je dekat box ni. Dekat box ni punyalah mudah. Simpan je kat box. Tak kisahlah nak ke brand apa. Yang saya punya brand TV. Tapi ni biasanya kepa campur-campur. Tapi sambung je. Apa dia maksudnya? Letak je box tu. Memudahkan kerja kita. Jadi nak pergi mana dah senang dah. Nak pergi pasar ke, nak pergi station ke kan. Macam saya cakap terangkan tadi kan. Jadi dengan hadirnya box ni, dia sangat mudahkan kita. Okey, selain tu saya sangat suka lah kalau motosikal saya ni, grip dia ni tidak berdaki. Ni saya flash dengan water jet kuat sangat ni, macam nak bocor. Tapi tak apalah, nanti saya tukar lah kalau nak. Tapi yang penting tak ada daki. Kalau awak tengok ada antara motosikal ni yang parking di tengah hujan panas keluar daki kat sini. Ataupun lepas awak makan benda-benda yang berminyak, macam makan cokodok ke, goreng pisang ke apa ke, copok leko tu kan, anda tak lap tangan anda betul-betul, nanti dia akan keluar daki. Saya tak suka motosikal ni, kalau saya grip motosikal tersebut daki. Bila dah daki dah lama-lama, dia dah tak jadi macam lekit dah. Dia tak jadi macam melekat dah. Macam kalau kita genggam dia jadi macam ada rasa macam kesat kan. Kalau dah ada macam daki tu, dia dah jadi tak sedap. Saya memang tak suka lah kalau jadi macam tu. Kalau saya akan ensurekan saya punya grip ni dalam keadaan baik lah. Ni saya dah pakai dah lebih setahun ni. Tapi daki dia tak keluar lagi. Memang kena jagalah. Waktu awak nak basuh tu, awak kena pastikan basuh dia dengan air sabun. Ataupun rasa macam nak macam dah nak licin-licin dia tu, awak basuh dengan air sabun. Bilas dia elok-elok. Macam awak bilas awak punya sudu, garpu semua tu kan, pinggan tu kan. Jadi gunakan sabun basuh pinggan tu je. Hari-hari kena buat. Jadi nanti kalau awak genggam, sedap je. Jadi dia memberikan keyakinan bagi kita sebab kalau bagi kereta lori ke apa ke, dia ada steering kan. Steering tu duduk dalam satu kawasan tertutup. Tapi kalau yang ni berhujan berpanas. Jadi grip ni kalau tak cukup, dia punya grip dia, kalau nak tunggang motosikal tu saya rasa tak seronok lah. Tak seronok. Jadi kita pegang tu rasa macam licin-licin je. Tak ada confident lah kalau saya nak pegang. Itu antara benda yang saya suka, yang kita kena jagalah. Selain tu ada jugalah masalah grip ni, kadang-kadang dia berpusing. Terutama sebelah kanan tu memang boleh pusing kan, throttle kan. Yang ni dia boleh pusing lah sebagi. Boleh ke depan, ke belakang, ke depan, belakang. Itu pun satu benda yang saya rasa saya tak selesa lah kalau benda tu tak jaga betul. Okey, last untuk video kali ni. Nanti saya akan cerita lagi lah tentang motosikal ni apa dia. Last. Okay. Seterusnya adalah tentang tempat duduk. Tempat duduk lah. Tempat duduk. Motosikal ni adalah antara motosikal yang paling hebat lah yang terdapat di pasaran Malaysia dan Asia dan world maybe. Sebab ada dekat, saya tengok dekat mana dekat Greece pun ada orang pakai motosikal ni. Sebab tempat duduk besar dan selesa. Jadi saya sangat suka motosikal yang tak cantik tak apa, tak laju tak apa, tapi tempat duduk mesti sedap. Motosikal ni tempat duduk besar. Tapi saya tak nak cerita pasal motosikal ni dulu. Saya nak cerita pasal tempat duduk. Tempat duduk ni kalau saya lah, saya suka tempat duduk yang sempurna. Tak ada bocor-bocor, kena cakar kucing lah. Lepas tu span ni tak dipotong, dinipis-nipiskan buat apa? Kita kan nak jalan, nak selesa. Ada pula tempat duduk, factory dah bagi tempat duduk elok-elok, pergi nipiskan. Nak nipiskan lah macam duduk atas papan. Dan disebabkan nak mengikut kehendak pengguna lah. Motosikal sekarang ni kebanyakan tempat duduk dah makin lama makin nipis, makin lama makin nipis. Nak duduk macam mana lagi saya pun tak tahu. Kalau tak percaya awak tengoklah motosikal sekarang ni, punyalah nipis. Nak duduk macam mana? Kalau dah terlalu nipis. Kebanyakan kita ni rakyat Malaysia ni saya tengok ride motosikal bukannya dekat, jauh-jauh. Jadi janganlah, tadi kita tak boleh nak berkata macam pura-pura lah, membohongi diri kita tu. Yang kita tu nampak macam selesa duduk, tapi sebenarnya kita duduk dalam satu tempat duduk yang tidak selesa. Jadi tempat duduk important lah, kena jaga, jangan kena cakar kucing. Kalau tempat duduk ni, getah ni dah kena cakar kucing, awak duduk mula-mula tak terasa basah tu. Lah, jalan jauh sikit, nanti resapan air daripada span tu akan meresap kat seluar awak. Jadi
dia makin lama makin tak selesa. Dan kalau kita biarkan dalam jangka masa yang lama, saya rasa awak pun boleh fikir, apabila satu air yang kotor telah meresap ke seluar dan kena ke kulit kita, potensi kulit kita tu kena kurap tu adalah sangat tinggi lah pada pendapat saya lah. Tapi tak adalah saya tengah duduk sampai jadi kurap, tapi potensi dia tu. Lepas tu cubalah cari motosikal yang tempat duduk dia selesa. Macam yang ni saya sangat suka lah. Yang depan ni besar, yang belakang ni macam kuncup sikit, tapi besi ni sangat membantu lah kepada keselesaan orang belakang. Tapi nak compare motosikal dengan kereta punya selesa, tak mungkin lah. Tapi tempat duduk kena best lah. Okey lah, saya rasa ada tiga perkara yang saya dah terangkan tadi. Tentang kotak, tentang bakul, tentang tempat duduk. Ada 3 perkara yang saya terangkan tadi tentang motosikal. Nanti ada masa saya akan sambung lagi untuk membolehkan anda berfikirlah apa yang saya nak sampaikan kat sini. Sebenarnya ada banyak info yang saya nak terangkan pasal motosikal ni. Terutama apabila saya melihat pada keadaan sekarang ni, ramai antara kita bukannya nak beli motosikal tu, nak digunakan motosikal, merosakkan motosikal. Motosikal dia elok, rosakkan pula. Dia tak rosakkan dia nak hempah-hempah ketuk-ketuk, tidak. Cara dia pakai tu, dia rosakkan motosikal tu. Dengan penggunaan salah. Nanti saya akan terangkan lah. Ada beberapa tajuk saya akan terangkan nanti. Dan cubalah kalau boleh jadikan motosikal sebagai satu pengangkutan yang bantu kita untuk bergerak daripada point A ke point B dengan selamat, dengan selesa, baik untuk ekonomi, dapat mengelakkan kesesakan, dan boleh digunakan jangka masa yang panjang dengan cara yang betul. Jangan kita gunakan cara yang salah. Saya tak kata awak mesti pakai bakul macam saya, kan? Contoh yang saya terangkan tadi, awak boleh pakai bakul macam mana, awak boleh pakai apa cara yang awak nak. Tetapi cuba jadikan, kalau orang tengoklah rakyat Malaysia ni, motosikal dia, yes, cara pemikiran dia positif tentang motosikal. Jangan kita rosakkan motosikal. Kita gunakan motosikal kita dengan buat bunyi-bunyi yang bising-bising semua, dah tentu salah dari undang-undang. Dan cuba fikir long term awak nak jalan macam mana tu, terlalu bising sangat tu. Bising sangat kan. Dan dia bukannya bagus untuk enjin pun. Kalau awak belajar tentang enjin, awak boleh tahulah apa efek kalau terlalu bising terhadap sistem enjin. Ada efek dia sebenarnya. Kalau racing tu lain cerita. Kalau hari-hari, kan? Hari-hari. Ada banyak lah sebenarnya yang kita nak soalkan tentang motosikal. Ini saya bagi sebahagian saja apa yang saya nampak dan apa yang telah saya buat. Nanti saya akan cuba lagi lah bercerita lagi tentang motosikal ni. Sekurang-kurangnya kalau awak tengok video ni, saya tak kisahlah awak nak like tak like, saya tak pernah minta pun. Saya tak mengemiskan benda tu semua sebenarnya. Saya bukanlah kata tak heran ke, tak kisah. Bagi saya adalah tanggungjawab saya lah. Saya rasa macam nak membetulkan benda salah ni. Benda ni dah salah dah saya tengok. Kan? Kebanyakan persepsi kita gunakan motosikal dengan cara yang salah saya tengok. Tapi tak ada semua orang salah. Tapi adalah yang salah-salah tu. Kalau boleh janganlah kita masih lagi tengok benda salah, kita masih lagi nak ikut benda salah tu. Cubalah kita betulkan sikit lah. Benda-benda yang tak sepatutnya kita buat tu, tapi kita dah buat. Sebab satu lagi, sebab ada sikit lagi. Sebab antara kita ni, kan, saya katakanlah, rakyat Malaysia ni saya tengok kan, dia orang sebenarnya kaya tu. Kita nampak dia orang ada motosikal, tapi sebenarnya kebanyakan orang yang ada motosikal semua ada kereta. Semua ada kereta. Ada kereta. Kalau awak ikut motosikal tu balik sampai ke rumah, ada kereta dia macam. Dia bukannya semestinya naik motosikal. Itu yang pertama lah. Yang kedua kan, antara kita ni saya tengok beli motosikal jarang lah yang beli cash kan. Cash kan. Ada yang sampai 5 tahun kan. Saya bukan nak kata tak mampu, bukan. Soalnya bila kita dah hutang 5 tahun, kita cuma set minda kita nak bayar motosikal tu 5 tahun. Jaga motosikal tu dalam tempoh 5 tahun, jangan bagi rosak. Jangan rosakkan dia. Kalau tak nak rosak, senang je. Jangan gatal tangan. Usik itu, usik ni, kita akan rosakkan motosikal tu. Jangan ikut-ikut orang. Pakailah standard tu je. Dan kalau awak nak jual balik pun, ada harga. Ada harga. Orang suka. Orang lagi suka kalau motosikal tu daripada mula, itulah stiker dia, strike dia, sampai ke sudah, itulah dia. Lagi benda tu tak diusik, lagi tinggi value dia. Orang pun lebih suka tengok motosikal yang tu sebenarnya. Macam saya ni pun saya dah gatal tangan ni. Tukar-tukar macam ni. Tapi saya tak kisahlah. Nanti tu pandai-pandai saya lah. Tapi saya nak terangkan ni, kalau nak lagi value lah, jangan tukar. Macam saya dah set untuk keselesaan saya. Tapi kalau awak nak value lagi bagus, jangan usik apa-apa kat motosikal tu. Pakailah daripada A sampai Z. Macam itulah keadaan dia. Kalau bagi mereka yang suka tentang model tu, dia orang sanggup beli. Mahal pun dia orang sanggup beli. Tapi asalkan betul-betul original.
Jadi sebenarnya boleh menguntungkan kita juga, walaupun bila beli kenderaan ni ada setengah orang kata macam beli besi buruk. Hari ni beli, besok lagi dah buruk, besi karat kan. Tapi kalau pandai jaga, okey juga kan, masih lagi ada value. Okey, ini sajalah celoteh saya yang saya rasa mana yang elok tu terimalah. Yang tak, anda boleh rasa tak boleh terima, tak betul apa yang saya cakap tu, what can I do kan, up to you, terpulang pada awak kan. Okey, rasanya setakat di sini dulu discussion, sharing saya. Jumpa lagi.